Assalamualaikum, nama saya Nurina Afrina binti Zaini Azlan bernombor matriks 36 DUP 19F1059. Saya merupakan pelajar Politeknik Tawau Sabah dan telah menamatkan latihan industri selama 5 bulan di syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd di Harbour City, Kota Kinabalu, Sabah. Oleh itu, di dalam video ini saya akan membentangkan tentang laporan akhir latihan industri saya selama 5 bulan yang berlangsung di syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd. Jadi, marilah kita ke slide yang pertama. Nama organisasi tempat saya menjalankan latihan industri adalah AZ Business Legacy Sdn Bhd. AZ Business Legacy Sdn Bhd ini merupakan milikan tunggal dan ianya merupakan pengarah kepada Tuk Tom Yum Restoran. Perniagaan restoran ini merupakan perniagaan turun-temurun dan ianya merupakan generasi yang ketiga. Seterusnya, saya akan beralih kepada visi dan misi organisasi ini. Visi organisasi ini adalah untuk menjadi satu-satunya restoran masakan Thailand yang asli di Malaysia, khususnya di Borneo, dengan ramuan semula jadi chef yang terkemuka dari benua Thailand. Misi organisasi yang pertama adalah untuk menjadi premis yang terbaik yang menyediakan kaki tangan yang bertauliah. Yang kedua, menyediakan sajian dengan harga yang berpatutan mengikut permintaan pelanggan. Yang ketiga, sentiasa mengembangkan produk bagi meningkatkan kualiti dan meningkatkan keuntungan. Seterusnya adalah aktiviti organisasi. Aktiviti pertama adalah tempoh hari bekerja. Di restoran ini adalah bekerja setiap hari daripada Isnin sehingga Ahad dan terdapat 1 hari cuti dalam masa seminggu. Seterusnya, masa bekerja mulai daripada pukul 9 pagi sehingga 10 malam. Antara aktiviti yang terdapat di organisasi ini adalah pertama, restoran ini menyajikan masakan Thailand. Yang kedua, membuat aktiviti penjualan produk adaptif di Wisma Muiz dan SICC. Yang ketiga, menguruskan tempahan daripada travel agency maupun bukan travel agency melalui online reservation, dan akhir sekali menghadiri seminar keusahawanan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang carta organisasi yang ada di syarikat ini. Yang pertama adalah Aisyah Zahari. Aisyah Zahari merupakan pengurus dan penyelai latihan industri. Yang kedua, Zulkifli Zahari. Zulkifli Zahari merupakan chef di restoran ini. Dan yang ketiga, Nurisha merupakan pembantu pengurus di restoran. Mereka bertiga adalah jawatan yang tertinggi yang memantau kaki tangan di restoran ini. Seterusnya adalah kitchen helper. Kitchen helper adalah orang yang bertanggungjawab membantu chef di dapur. Yang kedua adalah kitchen staff. Kitchen staff ini adalah orang yang bertanggungjawab dalam menyediakan bahan-bahan mentah. Dan yang terakhir adalah waitress. Waitress merupakan orang yang bertanggungjawab dalam memastikan perkhidmatan dan servis yang diberikan berkualiti. Sepanjang menjalani latihan industri selama 20 minggu di syarikat ini, terdapat banyak ilmu pengetahuan serta pengalaman kerja yang dilakukan di sini. Antaranya adalah menghasilkan kerja yang melibatkan pengurusan, perkhidmatan dan pengendalian makanan. Selain itu, saya juga berpeluang menghadiri seminar keusahawanan yang dipimpin oleh Najib Aswadoh di 5 Meridian Hotel serta melakukan aktiviti penjualan produk di Expo Keusahawanan Wanita Antarabangsa Sabah di Sabah International Convention Centre serta penjualan produk penjualan produk raya di Wisma Muiz. Seterusnya, saya juga berpeluang menguruskan tempahan yang ditempah daripada travel agency dan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka serta dapat berjumpa dengan pelancong-pelancong tempatan yang hadir. Tidak dilupakan, saya juga dapat mempelajari cara mengendalikan bahagian kewangan syarikat seperti membuat invoice ataupun menguruskan akaun KWSP syarikat. Sepanjang menjalani tempoh latihan industri di syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd selama 5 bulan, banyak pengalaman dan pengetahuan yang telah saya pelajari serta tidak semua yang dilakukan oleh saya adalah sempurna dan juga terdapat jurang yang membuatkan saya perlu berlatih ataupun perlu mendapatkan pengalaman lebih lagi. Terlalu banyak yang masih perlu saya pelajari kerana di dunia pekerjaan ini sememangnya berlainan atau berbeza-beza pendapat ataupun berbeza tempat dan suasana. Jadi, saya harus merebut peluang yang wujud bagi mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang berguna serta dapat digunakan di masa hadapan. Pada pendapat saya, latihan industri ini wajar diteruskan oleh seluruh Politeknik Malaysia
kerana latihan industri merupakan salah satu cara untuk mempersiapkan diri pelajar untuk menghadapi rintangan dan cabaran ketika berada di dunia pekerjaan yang sebenar. Tidak lupa juga latihan industri ini sebenarnya penting kerana ianya adalah pelengkap kepada penganugerahan diploma setelah menamatkan pengajian di Politeknik. Latihan industri semestinya penting kepada pelajar politeknik kerana ianya adalah pelengkap kepada penganugerahan diploma dan untuk selepas menamatkan pengajian. Sepanjang menjalani tempoh latihan industri selama 5 bulan di syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd, banyak pengalaman dan pengetahuan yang telah saya ikuti dan pelajari. Walau bagaimanapun, tidak semua sempurna dan terdapat juga jurang yang perlu diperbaiki supaya saya dapat tahu cara kerja yang lebih sempurna di masa hadapan. Terlalu banyak yang masih perlu saya pelajari kerana akan ada situasi yang berbeza-beza mengikut keadaan di dalam dunia pekerjaan yang akan datang. Dengan itu, saya seharusnya merebut peluang yang ada bagi mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pengetahuan yang berguna dan seterusnya dapat digunakan pada masa akan datang. Di samping itu, sikap terbuka dan boleh menerima komen serta pendapat orang lain perlu diterapkan dalam diri supaya saya dapat bekerja dengan sempurna dan dapat menghadapi situasi pekerjaan yang sebenar. Seterusnya, terdapat beberapa pendapat dan pandangan yang saya ingin kongsikan pada saya menjalani latihan industri di syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd. Yang pertama, pihak organisasi seharusnya sering memantau pekerja dalam menjaga penampilan dan kebersihan diri kawasan maupun alatan makanan. Yang kedua, pihak organisasi kurang menyediakan kursi atau meja yang lebih untuk kegunaan pelanggan yang hadir kerana apabila pelanggan hadir dalam kuantiti yang ramai pada suatu masa, ianya tidak akan mencukupi ruang dan akan menyebabkan kesesakan. Pihak organisasi juga seharusnya menyediakan bahan mentah yang mencukupi supaya tiada pelanggan yang sering mengadu tentang kehabisan makanan ataupun makanan yang dipesan sering habis atau tiada. Akhir sekali, semua pekerja perlulah alert dengan pesanan yang diterima kerana pelanggan yang menggunakan aplikasi Grab sering mengadu bahawa pesanan makanan mereka silap ataupun tidak mencukupi. Seterusnya, ini adalah cadangan saya untuk pihak organisasi bagi meningkatkan kualiti dan kuantiti syarikat. Pertama sekali, pihak organisasi perlu menitikberatkan perihal permasalahan dan aduan yang diterima supaya dapat meningkatkan kualiti dan tarikan pelanggan untuk datang ke restoran. Yang kedua, pihak organisasi juga perlu memandang serius tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja dan berlaku adil ke atas semua pekerja. Yang ketiga, penilai seharusnya memantau pelajar praktikal ketika mereka sedang melakukan pekerjaan bersama-sama dengan pekerja yang lain. Sekali memandangkan syarikat ini sentiasa berhubung dengan pelanggan adalah lebih baik sekiranya pekerja ini diwajibkan untuk memakai name tag ataupun tag nama bagi memudahkan pelanggan untuk mengadu ataupun pelanggan membuat aduan ataupun memberikan pujian. Kesimpulannya, itu sahaja yang dapat saya usulkan sebagai penambahbaikan kepada syarikat AZ Business Legacy Sdn Bhd. Akhir sekali, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada pihak syarikat AZ Business Legacy kerana telah memberikan banyak tunjuk ajar dan pengalaman kepada saya. Dan tidak lupa juga kepada Unit Latihan Industri Politeknik Tawau Sabah kerana telah memberi sokongan, bantuan dan semangat kepada saya untuk menjalani latihan industri ini sehingga ke penamatnya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.